Mana? Kita dah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan suara 1, 2, 3. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat di Dewan? Okay, juga sahabat-sahabat di Facebook, juga IG. Mohon kalian respon sama ada suara dengar. Okay, di IG kalau suara dengar boleh respon. Juga di Facebook ada suara dengar ataupun tak dengar boleh respon. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama dapat mendengar manfaat pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang beri salam. Okey, kalian daripada mana? Okey. Jelas suara? Alhamdulillah. Terima kasih Nazim Nazim daripada ni IG. Terima kasih, suara jelas. Daripada Facebook. Okey. Okey, clear. Terima kasih Suzy Suhri. Minta maaf kalau salah nama. Okey, insya-Allah kita mulakan kuliah Raudhah kita pada pagi ini dengan bacaan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 10 yang pertama dan juga yang terakhir. Kemudian kita susuli dengan bacaan Asmaul Husna. Sebelum tu minta sahabat-sahabat yang berada di IG juga di Insta pakat ramai-ramai share live kita pada pagi ini. Moga ramai lagi dapat manfaat kita, insya-Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وأرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا
الذين كانت أعينهم في طاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi ini kepada Ustaz Al-Fadil Ustaz Azali untuk meneruskan. Falyafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi bi Qur'anin Arabi mubin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah bagi memberkati majlis ilmu kita, diskusi ilmu pada pagi ini, sama-sama kita mulakan bacaan Al-Fatihah Ummul Furqan, khusus hadiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda, para sahabat, tabi'in yang berbakti kepada agama hinggalah ke hari kiamat, dan kepada seluruh umat masyarakat
muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan, dapat kita sama-sama berkumpul menyambung kuliah kita pada pagi ini. Yang saya hormati pengacara majlis kita Ustaz Amirul, pada ustazah dan sahabat-sahabat seperjuangan di Amal K ini, dan kepada tetamu kita pangkat ayah semua, ada ayah dan jemaah dan anak murid saya, alhamdulillah ada Tuan Abdul Razak, alhamdulillah, yang dihormati, yang dikasihi. Mudah-mudahan kita semua ini, seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang berada di alam maya ataupun berada di hadapan saya ini di FB ataupun di Instagram, insya-Allah semuanya dalam rahmat Allah sentiasa. Kita bersyukur sama-sama dengan kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ni kata apa tuan-tuan? Kalau tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, apa lagi? Takbir, Allahu akbar. Itu. Tapi kalau alhamdulillah, pujian apa dia? Pujian kita pernah belajar masa darjah khas. Kalau kat Johor lah, dia darjah khas sekolah agama kita, peringkat sekolah menengah, ustaz cakap al-madhu. Pujian, pujian al-madah. Jadi kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya Allah sahaja yang mengetahui apakah kita punya perjalanan kita pada hari ini. Dialah yang maha, ya bari, yang maha mengatur, ya wahhab, yang maha memberi. Kalau kita nak pergi ni, kita baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dengan doa-doa yang tertentu yang diajarkan oleh para alim ulama. Allah yang muhaimin itu tuan-tuan, yang maha memelihara, yang kita maklum Rahman Rahim, pengasih penyayang. Di situ ada yang muhaimin, yang maha memelihara daripada segala ancaman, malapetaka dan perkara yang tidak baik. Mudah-mudahan kita semua ini dalam rahmat Allah serta naungan Allah sentiasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pagi ini bukanlah untuk kita nak bukanlah saya ini sebagai penceramah bebas, bukanlah sebagai untuk membuat program-program yang besar-besar, tapi hanya sedikit ilmu yang kita nak kongsi berkaitan dengan at-tahsin, memperelokkan bacaan dalam Al-Quran, terutamanya dalam solat kita lah. Yang kita, seperti kita maklum, rukun qauli ini apa dia tuan-tuan? Perlu ditutur di bibir, tak boleh dalam hati. Rukun qauli ni dalam solat, rukun qauli. Yang pertamanya takbiratul ihram. Yang pertama tu, usalli fardhas subhi raka'ataini imaman ke adaan Allah Ta'ala, kena Allahu Akbar, kena tutur dalam lafaz kita tuan-tuan. Dalam hati dak awak cetong boh, tak lepas, tak sah solat. Okey, tak sah solat kita. Kemain lagi, usalli fardhas. Soft rapat tegak semua. Jangan buka handphone, sila-silakan handphone, tapi bila takbiratul ihram khusyuk lagi, tapi ternyata tak sah solatnya sebab tak dilafazkan rukun qauli itu. Dah berapa tahun dah solat, selama ni saya tak lafaz ustaz. Tak apa, kita belajar.
Bila belajar ni kita dapat ilmu, kita amalkan dalam kehidupan. Allahu Akbar tu kena lafaz di mulut. Tapi kalau jemaah, jangan sampai mengganggu jemaah yang lain. Takut jatuh hukum makruh, ataupun kalau kuat-kuat Allahu Akbar, dah terbatal dah pakcik sebelah tu. Tak khusyuk solatnya, haram hukumnya. Jangan sampai terganggu yang lebih daripada batasnya. Ada sekadar telinga kita dengar, itu yang terbaik, sunnah. Itulah yang terbaik tuan-tuan. Hanyalah diri kita saja dengar Allahu Akbar. Yang keduanya apa tuan-tuan? Bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ni memanglah daripada kita kecil, daripada zaman atuk nenek kita, kita dah maklum. Tapi sampai dekat kita, betul ke bacaan kita tuan-tuan? Bacaan kita tu betul ke tidak? Tepat tak pada makhrajnya, dengungnya, wakafnya, wakaful ibtidak, dan wakaf nak memulakannya bagaimana? Bukan main sembrono aja untuk kita nak baca dengar-dengar daripada orang. Bukan. Kena adabnya berguru yang dinamakan bertalaqi. Sebelum kita nak mulakan dengan majlis ilmu kita ni, mari kita sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberkati, insya-Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita tuan-tuan. Dekat bumi ni jangan kita fikir lama kita hidup. Tidak tuan-tuan. Hanyalah sekadar Allah nak beri ujian. Bagaimanakah dikau aku utuskan ke atas muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai hamba-Ku, apa yang kamu laksanakan di atas muka bumi ini? Adakah kamu berdakwah, ataupun duduk saja, ataupun hanya sekadar bekerja? Na'udzubillah min zalik, seperti lembu ataupun binatang-binatang yang lain mencari makanan, balik dah. Esok pagi mencari makanan, balik dah. Adakah itu saja? Ataupun dapat memberi kepada manusia yang lain itu dakwah, penyampaian yang dibawa oleh Rasulullah SAW hinggalah sekarang ini, apalah kamu sampaikan kepada umat? Itu akan ditanya tuan-tuan. Bukan sekadar kita nak kerja, nak cari untuk rezeki anak-anak kita saja, tapi apakah program-program agama yang kita anjurkan kepada umat manusia yang lain? Hatta kita ni noja, kita ni pekerja buang sampah, ambil sampah dekat rumah-rumah orang, MDMG tu, Majlis Pemandaran Daerah ke, yang angkat sampah pagi-pagi tadi. Apakah kita hanya sekadar bekerja, ataupun kita ada sampai dakwah? Di antaranya salam. Assalamualaikum itu doa tuan-tuan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Nabi itu jumpa sahabat, dia selalu beri salam tuan-tuan. Kita umatnya nak buat muka kerek, jangan tuan-tuan. Kita tak tahu apa ujian, musibah yang datang pada kita. Kalau kita memberi salam pada si fulan, nescaya tuan-tuan, adanya rahmat, adanya keberkatan, orang itulah yang akan membantu kita time kita susah. Kita tak tahu tuan-tuan. Salam itu dakwah tuan-tuan. Amalkanlah salam dalam kehidupan kita. Minta maaf cakap panjang Ustaz Syafi'i, minta maaf kalau ada tersalah intonasinya. Mudah-mudahan kita semua ini saling tegur menegur kalau ada kawan-kawan ada buat salah, insya-Allah. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, seperti yang dimaklumkan, pada hari ini kita akan diskusi tentang ilmu tajwid. Dalam modul apa tuan-tuan? Tak, maaf, saya tengok sekejap. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengar, lihat, baca dan tahsin. Yang seperti kita maklum sebelum ni lah kuliah.
adab-adabnya kena begitulah tuan-tuan. Okey, sebelum kita nak mempelajari ilmu itu, kita kena dengar dulu, lihat dulu, baca dan memperelokkan selepasnya. Jadi berkaitan dengan tajwid ini tuan-tuan, tapi daripada awalnya saya mohon kepada para alim-alim ulama, rakan-rakan yang lebih maklum daripada saya, mungkin pengajiannya lebih maklum, ilmu pengetahuannya, hadirkan komen, hadirkanlah teguran jikalau saya ada salah silap dalam penyampaian saya ini, khususnya dalam ilmu agama Al-Quran ini. Mudah-mudahan saya dapat memperelok dan dapat lagi berkongsi dengan tuan-tuan dengan lebih baik selepas ini, insya-Allah. Jadi pertamanya, bacaan ini perlu kita berguru tuan-tuan. Perlu kita mengambil pengajaran daripada apa yang diajar oleh guru itu tuan-tuan. Adabnya bertalaqi, tetapi kita mengambil pendekatan yang sekarang ini alam maya, yang adanya Google Meet, yang adanya Facebook, Instagram, hadir ke kuliah tapi dalam keadaan tak berjumpa, tapi dalam program-program sebeginilah alam maya ini. Itu namanya apa? Inisiatif kita. Inisiatif kita, cara kita nak hadir dan mengetahui ilmu itu tuan-tuan. Boleh tuan-tuan, okey? Tetapi kalau nak kontak, nak bertalaki, nak lebih puas hati, kontaklah di ISEC yang terdapat di Amal Ke Ustazah Asma Harun di Senawang. Boleh kontak. Kita ada buat iklan dekat Facebook Amal Ke. Boleh tuan-tuan layari, kontak ustaz-ustaz, ustazah yang berada di dalam talian. Boleh minta pendapat mereka, betul tak bacaan ini. Okey? Kalau salah, kita akan tegur. Kalau nak cantik, hadir ke Amal Ke, khusus ke pengajian ISEC. Terus kita boleh bertalaki, berjumpa dengan guru, seperti tuan-tuan dan perempuan yang hadir di dalam kuliah saya sendiri, insya-Allah. Jadi kesalahan dalam Al-Fatihah tuan-tuan, ini rukun qauli kena jaga tuan-tuan. Kesalahan yang pertama apa dia? Kesalahan kita berhenti. Waqaf ini. Waqaf ini dipanggil berhenti tuan-tuan. Jadi kalau kita nak berhenti ni, apakah cara yang patutnya kita nak memulakan lagi nanti? Berhenti ni maksudnya kita putus nafas kita dan kita ambil nafas baru tuan-tuan pada ayat selepasnya. Bukan kita main. Contoh yang saya nak bagi, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, itulah dia berhenti cara waqafnya. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Mana waqafnya? Terputus macam sakta pun ada. Berhenti seketika. Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahman, tak ambil nafas. Syaratnya kena tarik nafas nak memulakan ayat yang selepasnya, okey? Berhenti dan keduanya kena tarik nafas. Kalau tak, salah tuan-tuan. Kita macam saktah pula. Contoh pada Yasin ni, Mimmarqadina Hada, berhenti seketika tanpa mengambil nafas dalam kadar 2 harakat, dipanggil saktah. Itu dah saktah, bukan waqaf. Jadi selepas itu yang ketiganya dalam bab berhenti ini, ada niat untuk kita memulakan sambung bacaan yang lain. Okey? Itu kita kena perlu tuan-tuan. Okey? Boleh tuan-tuan faham Waqaf ini berhenti pada akhir ayat. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambil nafas lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ambil nafas. Maliki Yaumiddin. Ambil nafas lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah cara kita berhenti dan mengambil nafas tuan-tuan. Berhenti ni lawannya apa tuan-tuan? Siapa yang tahu? Berhenti ni lawannya apa?
lawannya sambung. Okey? Minta maaf, okey? Jadi kalau kita nak sambung bacaan macam mana tuan-tuan? Kalau kita nak sambung bacaan, adakah kita nak main wakaf sahaja ataupun kita nak teruskan dengan ayat-ayat yang lain tapi kita tak zahirkan hak-hak huruf yang hujung tu? Jadi macam mana bacaannya kalau kita nak sambung? Wakaf lawannya sambung. Seperti mana yang kita maklum Imam Mekah, imam-imam di Maghribi ke dia bacaan sambung, tapi bacaan sambungnya tu kena ada ilmu. Kena ada ilmu tuan-tuan, bukannya main sambung sembrono, hanya sekadar sambung tapi dia punya sifat barisnya tu hilang, habis maknanya. Contoh yang bacaan sambung yang betul, Bismillahirrahmanirrahim. Ulangan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dari bawah ustaz? Itu dalam bab nahwu pula, nak kena diskusi. Okey, dalam bab nahwu i'rab. Okey, Bismillahirrahmani. Bismillahi dengan nama Allah, Allah tu dari bawah. Sebab itu ada ba, harfun jar. Minta maaf kalau yang peringkat digrinya Al-Azhar bagian luah, minta maaf kalau saya salah. Bismillah tu ada harfun jar, Ismillahi itu mengikut ittabi'. Bismillahirrahmani, sifat musyabbah musyabbabi. Okey, sifat al-mausuf, sifat al-mausuf. Jadi Bismillahirrahmani, ar-rahman tu sifat bagi Allah, jadi kena nir. Bismillahirrahmanirrahimi, ar-rahimi bari bawah, sifat bagi Allah tu bari bawah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Okey? Kalau kita tengok pada Al-Fatihah, cuba kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tu kalau nak sambung tuan-tuan, nak sambung kena zahirkan baris yang ujungnya, barulah kita lengkap bacaannya tuan-tuan. Okey? Sebab ada yang mengatakan Imam Mekah boleh sambung ustaz. Imam Mekah, tapi kena ada ilmu lah. Jangan awak sambung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Habis tuan-tuan. Jadi dia punya tu wakaf dan ibtida'i salah. Bila salah dekat situ cacat merebah, tajwidnya dia tu memang hancur, dan makna di antara makna ayat itu macam tergantung terputus. Jadi itu mendatangkan mudarat. Jadi batal solatnya tuan-tuan. Kita kena lengkapkan yang baik, kerana para sahabat menyaksikan Nabi itu baca putus-putus. Putus-putus tu macam mana? Yang macam kita baca tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau ambil dua harakat, ujung-ujung samakan dua harakat. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, samakan. Jangan ambil 2, 4, 6, 2 balik. Jangan, tu tak cantik. Sah solatnya tuan-tuan, sah. Tapi tak cantik bacaan ni bila menjadi imam. Apakah menjadi fitnah? Takut menjadi fitnah kepada jemaah yang lain. Okey, kita ada masa lagi. Jadi tuan-tuan yang berminat nak mempelajari Al-Quran tajwid, boleh pergi ke, maaf tadi saya bercakap salah, bukan amal care saja, tetapi ada tambahan yang perlu dijaga. Sahabat amal care, itu dia. Okey,
di jabatan ISEC. Okey, masuk sini, parking. Bismillahirrahmanirrahim, boleh tanya kaunter. Terus belok kanan, pergilah ke bangunan yang ada lambang yang ada hijau-hijau sikit tu, tulis ISEC. Okey, yang ketuanya diketuai oleh Al-Ustaz Salihin namanya. Jadi boleh berjumpa di kaunter, tanyakan dengan staf yang bertugas untuk mempelajari ilmu Al-Quran di Sahabat Amal Care Senawang, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua ini bukan saja kita dapat ilmu dunia, tetapi ilmu agama boleh ke depan, bang. Okey, dah kahwin ni, dah jadi menantu, ayahnya panggil ke depan jadi imam. Nak baca apa aku? Nak baca apa kalau tak ada modal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bapaknya tu belajar dekat Isaac. Terus kena reject lah. Baru nak berisik ni dah tak lepas. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau bacaannya okey, tak payah nak tanya macam-macam, baca Al-Fatihah aja depan bapak mertua ni. Al-Fatihahnya mantap. Besok panggil Tok Kadi, nikahkan terus. Itu lesen besar tuan-tuan. Sebab Al-Quran ini penawar. Hati-hati yang gundah gelana, hati-hati yang keras ini, mudah-mudahan dia santuni orang lain. Al-Fatihah dikatakan surah syifa, penawar. Kalau siapa-siapa yang tak boleh baca tu, doa-doa yang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Kalau tak hafal, boleh juga baca Al-Fatihah. Kerana dia surah yang menjadikan seseorang itu, atau menjadikan surah ini ialah satu, apa orang cakap tu, satu kesembuhan bagi orang yang ada penyakit. Boleh kita bacakan surah Al-Fatihah. Okay? Dia macam-macam khasiatnya tuan-tuan. Itu nanti kita diskusi. Jadi tadi kita berhenti dalam bab berhenti wakaf. Yang keduanya, kesalahannya ialah sebut huruf tuan-tuan. Kesalahan dalam sebut huruf. Dalam kitab Burhan fi Tajwid, ulama menulis, ada tuan-tuan. Dalam kitab Burhan fi Tajwid, salah satu kesalahan besar bila mana kita baca Al-Quran menukarkan huruf asal daripada huruf yang sepatutnya. Kita dah tukar huruf dah. Macam biasalah yang saya kena tegur dengan Syekh yang pernah kita diskusi sebelum ni. Al-Ha tu ramai untuk sebut Al-Ha, tapi kena latih. Boleh sikit-sikit dulu, insya-Allah boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha kena jelaskan, itu sifat bagi ha lah. Ha pedas orang cakap, jangan Al-Ha. Kalau baca macam ni boleh Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya ulang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mantap lagunya, tapi salah. Salahkan dekat mana? Salah dekat mana tuan-tuan? Alamin. Itu nun. Kena, itu dah jamak jamak muzakkar salim. Kena mim. Sebab tu Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Kalau nak sambung kena zahirkan na tu. Okey? Jangan mim tu dah lain maksud. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian. Alamin tu apa nak cakap? Alamin. Okey? Jadi kena cakna. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Middin pun boleh, tapi yang Arabi sikit middin. Lidah dekat langit-langit, belakang gigi atas. Middin. Iyyaka na'budu, bagi yang ainnya tak boleh sebut, dimaafkan sebab dialah orang Jawa banyak makan petai. Iyyaka na'budu, ainnya tu susah. Latihkan insya-Allah. Allah tu maha memberi, maha mengetahui sejauh mana hamba-Nya tu boleh membaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain jaga. Itu ihdinas siratal mustaqim. Sad jaga. Ihdina na dulu, baru sad. Nas angkatkan huruf isti'la, khussa dautin kiza, khasad dot ren ta qaf za, ada 7. Angkatkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ta nipis, qaf itu pada bawah.
Tapi dia huruf isti'la juga kena angkat sedikit lah. Mustaqim. Tapi kalau baca kaf, mustaqim. Itu mustaqim dekat kampung. Mustaqim dah masak belum? Itu kat kampung. Itu makcik itu. Okay, itu mustaqim lain. Tapi ni mustaqim. Angkat sikit. Okay. Ihdinas siratal mustaqim. Angkat sedikit. Okay. Kerana apa? Kat situ kena jaga tuan-tuan. Kerana kita mohon doa dengan Allah. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Mustaqim. Sikit saja, jangan terlalu tinggi. Mustaqim itu dah takut terlebih, takut itu dah salah dari segi sifat qaf yang bawah itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ustaz kalau saya baca siratal lazi, dia baca lazi. Betul ke? Lazi. Salah Itu zai. Tapi kita nak zal depan gigi sedikit. Boleh tak buat? Siratal ladzina an'amta alaihim. Lazi ya. Zal itu dia lembut sikit daripada zai. Okay? Jadi kita terbitkan lidah dekat bawah gigi. Tapi lidah gigi kena ada lah sikit. Kalau gigi tak ada tu, cubalah try. Mana tahu kena. InsyaAllah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Boleh berhenti. Ghairil angkatkan itu ringan, ghain itu berat. Maghdu. Okey, berapa kali dulu saya dekat Mersing kena tegur dengan ustazah, makcik-makcik. Dulu kan mak kita mengajar anak hantar pergi kelas-kelas rumah-rumah. Mak tu tak lepas, susah nak lepas. Berapa hari baru lepas sebab kita budak kecil. Kita masa tu tadi darjah lah. Mau tu macam mana? Ada yang sebut ghairil maqdu, ghairil magh pula. Okey. Jadi salah bacaannya. Kita kena angkatkan selepas ma tu. Tapi jangan ada ekor. Ghairil maghdu, angkatkan. Maghdu masuk ke rongga sikit. Maghdu kalau magh ya wallah, habis kena marah dengan Syekh. Magh dah kena marah tuan-tuan. Magh tak ada maghdubi alaihim wala, ringan, angkatkan dad. Waladhdallin. Waladhdall tu mat apa tuan-tuan? Mat apa tu? Mat lazim kalimi sebab ada kalimah musaqqal. Naam, berat Jadi ada sabdu tu, lam tu. Masukkan ke lam, jangan waladhdallin. Oh, ya sedap ya. Jangan kena. Ya tuan. Kesan pembaca. Biasa dia akan sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia menarik suara sehingga merosakkan sedikit sifat lam sabdu tu. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih kepada Ustaz Syafi'i. Alhamdulillah, soalan yang mantap. Ramai yang majoriti sahabat-sahabat ataupun orang-orang kampung kita baca bila jadi imam, dia baca waladhdall, dia ada tarik sikit dia sebab dia nak masukkan tashihkan kepada lam tu yang bersabdu tu. Jadi di sini saya tak menganggap itu sebagai kesalahan yang besar tetapi itu sifat lam itu tak perlu nak masukkan begitu. Dia sekadar singgah saja. Dan dia bukannya huruf yang tinggi, isti'la, ataupun huruf yang perlu digunnah. Takut kita tertinggi, kita nak masukkan takut waladhdall, takut menjadi idgham kat situ. Jangan dia sekadar singgah kepada langit-langit lidah kita tu. Lam tu huruf yang biasa. Waladhdallin, lembut saja tapi singgah masuk sifat lam tu. Tidak menjatuhkan kepada haram batal solatnya, tetapi itu ada sedikit kekurangan dari segi bacaannya. Okey, ada kekurangan dari segi bacaannya, perlu dijaga, jangan terlalu berat.
Jangan terlalu beratkan sangat. Kerana yang beratnya walau tu. Ada yang mengatakan istitalah walau dha tu. Dha tu huruf yang tinggi, jadi kena ada macam berhenti sedikit. Tapi bukan mengambil nafas atau mustatah, tapi nak masuk tu macam ada berat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Boleh. Itu ada dari segi ilmu tajwid, istitalah namanya. Okey? Tapi jangan terlalu menganjurkan sangat dot sampai menjadi ta. Macam mana ta? Ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Ada, bukan tak ada bang, ada. Kita dekat belakang ni, aduh, ta macam mana ni? Jadi kita bacalah sendiri Al-Fatihah bagi kita tak menanggung kesalahannya itu. Okey, kena jaga-jaga tu. Ambil dekat lidah, angkat belah kiri langit-langit. Cuba try buat. Mesti kat rumah kita training. Ghairil maghdubi alaihim waladhdha. Tak menjadi ta. Kalau kat tengah-tengah takut menjadi ta. Tapi ada yang boleh buat kat tengah, silakan, tak salah. Okey, tapi jaga-jaga jangan tukar menjadi ta. Baik. Lagi 5 minit lagi. Jadi tadi yang kedua salah sebut huruf, okey? Yang salah sebut huruf tu memanglah Allah. Takut sangat kita Allah tak terima tuan-tuan. Kalau salah sebut huruf ni macam nama kita Ghazali atau nama kita Syamimi. Nama kita siapa lagi? Siapa lagi nama kita? Burhan ke nama kita? Razak ke? Minta maaf Tuan Razak. Okay, orang panggil salah. Razali, Majali. Apa orang cakap? Alah, Rajali. Dah salah. Itu arwah Rajuli lain. Ni Razali ataupun fil Arabi asyara ya Ghazali, disuruh Ghazali. Itu mislu Imam Ghazali lah, mudah-mudahan Jadi itu nama kita pun dah salah. Apatah lagi maqam. Kata-kata Allah ini tuan-tuan, is a God word. Kata-kata Allah, bukan kata-kata manusia. Jadi kita kena jaga tuan-tuan Jangan kita tukar selamba saja, tukar sifat-sifat orang itu tanpa kita belajar tuan-tuan. Sebab itulah kita kena hadir ke kuliah yang kita maklum bagi pengajian Al-Quran, supaya kita dapat mengamalkan dengan puas dan mudah-mudahan Allah terima kita punya amal ibadah tuan-tuan. Okey, begitu juga dengan doa kita. Okey, kita kena jaga tuan-tuan. Jikalau manusia punya akta, kita tak boleh ubah. Akta sekian dada ambil berapa, akta kalau pukul isteri, akta kalau dera anak, akta manusia tak boleh ubah daripada 1954 contoh. Apatah lagi akta Allah Ta'ala ini tuan-tuan. Okey, kalamullah kita nak ubah jangan Okey, jadi kita kena mempelajari ilmu Al-Quran, khususnya di Isaac. Dengar, lihat, tahsin. Hadirlah segera. Mudah-mudahan anda semua berjaya di dunia dan di akhirat itu. Kita punya ikhlas sekejap lah. Jadi yang ketiganya ni mungkin dekat slot lain lah InsyaAllah. Kita dah hampir tamat lah ni Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pagi ni apa dia tadi? Berhenti. Yang keduanya apa dia? Sebutan huruf. Okey, kita kena kaji, tengok balik dekat kitab-kitab. Nak cantik, bertalakilah adabnya untuk kita menjaga bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan perkongsian yang sedikit ini bukan 30 minit bersama Ustaz Don, tetapi beberapa minit bersama Ustaz Ghazali yang lemah ini. Mudah-mudahan dapat kita kongsi bersama. Mudah-mudahan amalan yang sedikit ini menjadi modal kita untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Biar sedikit tapi istiqamah. Bukan senang ni kalau saya nak tasbih dekat live ni, kita tak tahu bacaan masing-masing macam mana. Kena praktikkan. Ghairil maut, al-ha jaga. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Yang baik itu daripada Allah sahaja. Yang buruk itu, yang salah itu daripada kesalahan saya sendiri. Mungkin saya tak nampak, mungkin saya tak perasan, akan diperbaiki pada hari yang lain. Mudah-mudahan ada teguran dan ada nasihat daripada rakan-rakan juga, insya-Allah. Saya terima dengan seadanya. Jadi kita tutup dengan selawat nariah, insya-Allah tuan-tuan.
Jadi kita tutup pengajian kita dengan Sadaqallahul Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung, insya-Allah. Selawat nariyah au kamilah. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran, kita mendapat kita dapat naungan Rasulullah di akhirat kelak. Amin rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin al-hadhi tanhallu bihil uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.